Assalamualaikum, hai penonton setia Nona. Memandangkan kita masih lagi berada dalam bulan Syawal, saya yakin sana sini mesti meriah dengan rumah terbuka. Apapun, Nona bersiaran seperti biasa dan kami ada pelbagai paparan menarik khas buat tontonan anda. Jadi pastikan anda terus bersama dengan saya Uyaina Arsyad selama 1 jam ni. Baiklah, sebagai pembuka tirai, mari kita saksikan rangkuman pelbagai majlis yang telah berlangsung sepanjang minggu ini dalam Sana Sini. Acar buah biasanya dihidangkan sebagai lauk sampingan, terutamanya di majlis perkahwinan. Bebas bahan pengawet, Datuk Chef Ismail mengolah acar buah berasaskan buah aprikot dan prune sesuai dengan cita rasa masyarakat. Acar buah adalah salah satu daripada Malaysian delicacy yang dahulunya mungkin jarang-jarang tetapi sekarang ini very obvious berada di setiap orang kahwin Special recipe saya ni, saya ada traditional tetapi saya buatkan je fusion sikit. Saya menggunakan cita rasa saya. Senang dimakan dan tak mudah dilupa. Bersempena pelancaran koleksi busana Hari Raya yang berlangsung di Ibu Negara baru-baru ini, keluarga Shah dan Awal telah dilantik sebagai duta untuk koleksi busana tersebut bersama puteri sulungnya, Lara Alana. Dibinta mengulas mengenai penglibatan puterinya itu, pasangan Shah dan Awal nyata terbuka dengan penglibatan puterinya itu. Bila Lara dikenali tu, saya rasa bersyukurlah sebab bila dia dikenali, dia disayangi. Dia nak kata pelakon bukan pelakon, nak kata model pun bukan model. Kita macam apa contribution dia? Tak ada contribution tapi orang sayang dia. Jadi Syah dengan Awal ambil benda tu sebagai satu benda yang positif sebab bila ramai suka, ramai layan doa yang baik untuk dia. Bagi saya orang nampak Lara ni sebab dia anak kepada pasangan selebriti. Kalau kita tengok model kanak-kanak memang wujud daripada dulu. Jadi benda ni memang dah biasa. Cuma Lara ni sebabkan orang kenal dia, seorang nampak Lara ni bekerja. Sebenarnya dia adalah merupakan budak kecil yang biasa dan dia juga menunjukkan sedikit minat. Bukan nak kata dia minat, dia tak segan, dia tak takut. Kalau kita letak dia kat show, kat photoshoot ke, dia akan pergi kerjasama. So lama kelamaan sama ada dia akan minat ataupun tak dalam industri ni ataupun dia nak buat benda lain, terpulang kepada dia. Kita sebagai parents cuma menyokong daripada belakang apa dia nak. Syomir Izwa, pereka muda yang terkenal dengan konsep rekaan colour blocking ataupun penggunaan blok warnanya, mengorak setapak lagi dengan melancarkan koleksi buat wanita yang bertubuh besar. Before this, banyak tanya tak nak buat plus size ke, tak nak buat untuk wanita yang more berisi sikit ke. Memang tak banyak choices for plus size women lah in Malaysia. I think our industry kena ada balance, so we need to keluarkan benda yang diperlukan lah. Sama cantik, sama padan, bagai pinang dibelah dua. Pasangan pengantin pada minggu ini meraikan majlis perkahwinan mereka dengan penuh meriah. Dari majlis berinainya yang bertemakan Bollywood sehinggalah ke majlis resepsi, pastinya merakam kenangan terindah buat kedua mempelai. Bak pinang dibelah dua. Begitulah realitinya buat pasangan kekasih ini, Yusma Nabila Muhammad Yunus, pengacara TV, dengan jejaka pilihan hatinya, Ahmad Arif Zaki Muhammad, akaunten, masing-masing berusia 25 tahun. Bertemakan Mogul Maharani, pada hari bersejarahnya, Bella menerima mas kahwin sebanyak RM300 beserta wang hantaran RM15,000. Hanya dengan sekali lafaz, mereka sah bergelar suami isteri. Aku nikahkan dikau dengan anakku Yusma Nabila binti Muhammad Yunus dengan mas kahwin yang RM300. Aku terima nikahmu Yusma Nabila binti Muhammad Yunus dengan mas kahwin RM300 tunai. Alhamdulillah, bersyukur dah ke satu fasa yang seterusnya jadi isteri kepada orang kan. Dah hampir 6 tahun kenal, so alhamdulillah sampai ke perkahwinan juga hubungan kami. Bersyukur alhamdulillah ke Allah SWT. So nak cakap perasaan tu cakap excited lah, happy sebab dapat berkahwin dengan orang yang betul-betul yang azam memang nak berkahwin dengan daripada dulu. Harap selepas ini dapat doa yang kita dapat kekal bahagia sampai ke akhir hayat, insya-Allah.
Keesokan harinya, pasangan sepadan ini diraikan di Dewan di Orchid, Gombak. Bella berseri dirias jurusolek Emmy Agung iaitu abangnya sendiri. Alhamdulillah, jadi pakcik mendoakan semoga rumah tangganya kekal abadi hingga ke akhir hayatnya. Dan sebagai seorang isteri, maka pandai-pandailah kata menjadi seorang sebagai isteri yang salihah. Nasihat makcik untuk Bella supaya jangan cepat merajuk, cepat marah. Jadilah isteri yang baik, isteri yang solehah. Semoga makcik doakan dia semoga berkekalan sehingga akhir hayat. Menyerahkan soal zuriat kepada Yang Maha Esa, pasangan romantis ini memilih Maldives sebagai lokasi berbulan madu. Tiada siapa menduga apabila berbicara tentang jodoh, begitulah juga dengan pasangan romantis ini. Pengasas produk Amira Beauty, Fatin Amira Zainal Abidin, 27 tahun, akhirnya memilih disatukan dengan jejaka tampan pilihan hatinya, Syahrul Nasrun Datuk Haji Kamarudin, 30 tahun, seorang ahli perniagaan sebagai teman hidupnya. Siapa sangka pertemuan 12 tahun lalu yang telah terputus akhirnya bertaut kembali lantas memberi sinar bahagia buat pasangan sejoli ini. Aku terima nikahnya Fatin Amira binti Zainal Abidin dengan mas kahwinnya RM20,000 tunai. Alhamdulillah, perjalanan majlis akad nikah pada malam ini berjalan dengan penuh barakah, dengan penuh keberkatan diharapkan. Saya berharap agar perjalanan hidup kami selepas ini akan diberkati oleh Allah SWT. Sama lah macam Syahrul, happy lah. At last kahwin dengan dia. After 12 years. Ya, kita orang kenal dah lama sebenarnya. So baru jumpa balik, tak sangka pula. Dalam masa yang sekejap, tiba-tiba macam dia lama I. So I cakap, oh, okay. Saya melihat dia boleh mendahulukan keluarganya, mendahulukan adik-beradiknya. So, saya tertarik. Saya melihat Amira seperti saya melihat saya. Sebab dia baik, caring, jaga saya, terima saya seadanya, terima keluarga saya. Banyak benda yang buat dia curi hati saya. Tak boleh nak cakap, banyak sangat. Pasangan serasi ini turut diraikan dengan penuh gemilang di Hotel JW Marriott, Kuala Lumpur. Nuansa romantis mendominasi dewan, sentuhan Reka Timur. Majlis meriah dihadiri ramai tetamu kenamaan yang turut sama menitipkan doa kebahagiaan buat pasangan sepadan ini. Alhamdulillah, saya dan isteri amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana anak lelaki saya sekarang ni sudah ada satu tanggungjawab yang amat berat untuk dipikul sebagai seorang ketua keluarga. Rasa gembiralah. Aunty harap pandai-pandailah jaga suami. Akan agar Amira dengan Syahrul kekal hingga ke jannah. Semoga perkahwinan ini mendapat barakah dan kekal bahagia selamanya. Banana caramel, sedapnya. Mereka fashion tempatan Waji Ibrahim yang cukup terkenal dengan penghasilan fashion tempahan kini tampil dengan koleksi terbaru sedia pakai yang cukup menarik. Kemasan jahitannya, penggunaan fabrik yang lembut dan berwarna terang menjadikan koleksi Waji Ibrahim antara yang boleh dijadikan pilihan. Inspirasi daripada kebaya dan juga kurung moden, mini kurung moden lah. Kemudian kami serapkan elemen-elemen moden seperti menggunakan teknik macam draping, pleating, ada macam-macam lagi lah untuk membagi efek moden sikit.
macam traditional but yet modern. Macam itulah untuk berita kedua ni. Kami datangkan juga dengan corak berpattern dalam design kami untuk berita dua ni. Corak berpattern tu berpatternkan girih, berkonsepkan girih lah, dan colournya sangat soft, sangat pastel, sangat lembut. Jadi kami tekankan pada berita dua ni lebih kepada penggemar-penggemar yang warna lembut, pastel colour. Selain daripada menggunakan combination top dengan skirt, kami juga menggunakan combination top dengan palazzo pants. Palazzo pants kan dikembangkan very loose kan dan sangat selesa kan. Sesuai sangat-sangatlah untuk orang yang lasak, so ibu macam saya, nak kerja anak ke sini, memang sangat sesuai. Selain pada itu, kami sediakan 6 corak embellishment lace dengan manik. So rata-rata semua boleh pilih macam-macam jenis embellishment dia nak, 6. Very simple, classic. Itu yang penting dan selesa untuk dipakai oleh semua golongan umur. Dan juga kami tetapkan macam pelita ni sesuai dipakai di mana-mana event. Tak semestinya dia hari raya, boleh pakai di office, masa kerja ke, ataupun pergi dinner, ataupun pergi kenduri kahwin ke. Dia memang sangat sesuai untuk dipakai di mana-mana sahaja. Itu tujuan konsep kami lah buat pelita ni, collection pelita ni. Raya pertama tu, bila naik seorang kat bilik, I menangis. Keluarga mertua tak ada beza pun keluarga sendiri, tapi sebab I ada 5 orang adik perempuan, kita orang sangat-sangat rapat, sangat-sangat kecoh. Terasa kesunyian tu tau. Mesti ramai pasangan suami isteri yang menyambut Lebaran buat kali pertama dengan keluarga mentua. Macam manalah perasaan tu kan agaknya? Mestilah ada yang teruja sebab pertama kali ni nak sambut bersama keluarga mentua. Tapi saya rasa mesti ada juga yang perasaan itu berbelah bagi. Maklumlah, selama ni sambut raya bersama keluarga sendiri je. Tapi kali ni dengan keluarga mentua pula. Lebih-lebih lagi kalau anda tu adalah mummy's pet atau anak kesayangan mak. Betul ke tidak? Dalam kemeriahan sambutan Aidilfitri, pastinya ramai yang ingin tahu persiapan selebriti yang diminati. Tambahan pula, bagi pasangan pengantin baru yang pertama kali meraihkan hari raya sebagai pasangan suami isteri, semestinya Lebaran kali ini lebih lengkap dan meriah. Pasangan Nur Anzalna Nasir dan Hanif Zaki masing-masing mempunyai pengalaman baru dan Lebaran tahun ini cukup memberi makna buat mereka. Pagi raya tu memang pun kata terasalah tanggungjawab sebagai seorang isteri tu. Sebab dia nak pergi sembahyang raya, I pula tak biasa macam awal kan sembahyang raya tu. So macam kelang kabut, baju tak iron. Kelang kabut tu terjadi je sebab baru pindah rumah baru. So baju-baju pun masih ada few dalam kotak, masih tak bawa keluar lagi. So I leave all to Anzana. Lepas tu Daniel dia balik nak makan pula. So benda tu semua macam raya pertama selalu kita harapkan mak je semua buat. Tiba-tiba semua benda I kena sediakan untuk Anis. Satu perbezaan yang buat I rasa macam wow, macam terkejut-kejut. Sebab everything in one time. Sambutan raya tahun ini, Anzalna menempah beberapa pasang baju yang warna sedondon bersama suami tercinta. This year raya, kita orang sendiri tak buat baju yang banyak macam tahun lepas. Sebab apa? Yelah Azana baru lepas berkahwin tahun ni, and then kakak Azana baru lepas kahwin, kita orang banyak buat baju waktu perkahwinan itu. So even Hanif pun ada banyak buat ada lebihan baju Melayu yang tak guna lagi. Tak kisah sangat. Janji ada baju Melayu dan boleh pakai. Tak kisah nak colour ni ke nak colour tu ke, I ikut je. Even dengan my family last time pun, apa memang bagi, I pakai je. Malam nak raya tu, ada kejadian pula Hanif buka-buka cek baju Melayu yang belum dipakai ni tak ada. I sajalah pergi tengok. I cakap, tak jumpa lah. Saya cakap dengan Anzana gelabah dah. I dah gelabah. I cakap dengan dia, macam mana I nak sepasang dengan dia.
And then cari memang ada dalam kotak kita orang simpan. Jumpa, Alhamdulillah. So sepasanglah kami beraya tahun ni. Seperkara yang sering dihadapi setiap pasangan suami isteri ialah membuat keputusan untuk beraya pada hari pertama. Namun bagi pasangan ini, mereka sepakat dan setiap keputusan dipersetujui bersama. Kena discuss dulu sebelum raya menjelma. Raya pertama dekat mana, raya kedua dekat mana, raya ketiga dekat mana. So semua orang tak terasa. Dengan Hanif ni senang dibawa bincang. So bila cakap dengan Hanif raya pertama ni, bila macam mana pun, of course belah Hanif since it's our first raya together. So I pun tak banyak songeh nak rayu rumah I dulu ke apa kan. Sebab macam mana pun I tahu I akan jumpa family I. Hari raya pertama tu, Zan naik seorang-orang kat bilik, I menangis. Walaupun tak ada siapa sakit hati I, tapi I rasa sedih sebab apa selalu like first raya makan dengan family kan. And then kita makan balik kampung ramai, kecoh dalam kereta semua. But this year tiba macam terasa kesunyian tu tau. I happy with my new family, especially keluarga mertua tak ada beza pun keluarga sendiri. Tapi sebab I ada 5 adik-beradik perempuan, kita orang sangat-sangat rapat, sangat-sangat kecoh bila bersama. Tapi di belah mertua, Hanif cuma ada kakak dia seorang. Tapi raya pertama kakak dia belum datang, saya seseorang. So masa tu I menangis seseorang. Padahal tak ada apa pun, saja mengada kan. Tapi sedih lah, terasa sayu. Itu abang mengerti, ku sayang budi puteri ibunda. Selepas Anzana berumah tangga ni, dia banyak bersama dengan aunty lah. Dapatlah meneman nanti ke sana ke sini. Nanti tengok Hanif dengan Anzana ni dia tak cerewet tentang makan. Tapi pagi raya tu memang nanti siapkan seperti hidangan raya lah. Semua ada, lemang, ketupat. Melihat kesefahaman dan kemesraan mereka menambahkan lagi suasana ceria pada kediaman mewah Hanif dan Anzalna yang terletak di Taman Hevia Kemensah, Melawati. Okay, rumah ni dia unik sikit. Masa ni first time tengok, dah terus menambat hati lah. Sebab dia sebenarnya ada 7 tingkat. Memang penat lah nak naik kan. So, dia ada basement. Okay, ini first floor. So, kita ada swimming pool yang sharing dengan 8 units. Saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa lama. Suasana menyambut Hari Lebaran turut dikongsikan bersama pasangan yang baru 3 bulan mendirikan rumah tangga. Dato' Azril Muhammad Radzi dan Datin Balkish Banu Muhammad Husni, semestinya sambutan Hari Raya tahun ini memberi perbezaan yang ketara buat kedua mempelai ini. Bagi Datin Balkish, sejujurnya dia akui dalam tempoh 3 bulan bergelar isteri dan baru mengenali sikap suaminya, seorang yang kemas dan teliti dari semua aspek. Bercerita mengenai baju raya, Datin Balkish dan suami menempah 3 pasang baju yang juga sedondon warnanya. Baju raya tahun ni, saya kira selepas berkahwin, kami dah kiranya ada tempoh lebih kurang 2 bulan saja untuk beraya, bahari raya. Dan sejujurnya saya katakan persiapan untuk baju raya tu memang daripada segi timing tu memang terhad. Sebab kebanyakannya macam mereka fashion ataupun tailor dia orang dah tak nak ambil tempah yang banyak. Spesifik untuk raya tu kita sediakan 3 pasang baju, colour sedondon, dan 3 pasang baju tu pun sedondon dengan family Kish, family suami juga sama-sama. Kalau nak decide pasal colour baju tu memang kita bincang sama-sama, bukan dengan suami je tapi dengan family juga. Mengenali usahawan berjaya Dato' Azril, beliau menjadikan hobi mengumpul kain sampin songket yang menjadi kemestian dipakai setiap kali raya. Tahun ini, Dato' Azril membeli lebih 5 pasang untuk dipadankan dengan baju Melayu. Dato' Azril juga sentiasa memastikan dan menitik berat akan penampilan isterinya setiap kali ke majlis rasmi. Macam baju, ikut design yang Kish nak. Macam Kish prefer macam dress jubah dress. Ada juga baju yang two piece.
macam baju kurung kan, baju kurung moden. Saya cakap dengan Balkis jangan over sangat, jangan terlalu simple sangat, average yang mana sesuai lah, ke mana-mana pun boleh pakai, tak semestinya untuk pergi ke majlis je. Memang kalau pakai baju Melayu, memang dia akan lengkap dari atas sampai bawah dengan songkok dia, dengan samping dia, baju dia mesti kena kemas, mengikut kesesuaian dia. So, saya lebih suka menggunakan, menggayakan pakaian baju Melayu moden, menepati cita rasa saya. Dia akan propose yang mana pakaian yang nampak lebih maskulin, lebih sesuai dengan keadaan dan juga imej saya lah. Menurut Datin Balkis, dia amat beruntung kerana sikap suaminya yang tidak cerewet dalam memilih juadah hidangan raya. Dan setiap kali raya, saya menitik beratkan soal kuih. Kuih kegemaran saya mesti ada kuih tak nanas dan juga almond London. Hari raya pertama, Kish memang suka lemang dengan rendang daging. Itu memang favourite. Saya ni seorang yang suka membeli sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang datang jumpa saya, dia nak jual kuih raya ataupun nak jual kerepek ke, memang saya akan beli. Macam suami pula, dia tak kisah, dia makan je. Rumah kawan-kawan, kalau dia masakkan Johor pun saya makan, masakan utara pun saya makan, masakan Penang pun saya makan. Jadi semua jenis makanan saya boleh adapt. Tahun ini, pada hari raya pertama, mereka beraya bersama keluarga Datin Balkis di Rawang dan hari raya ketiga barulah pulang beraya di Kampung Dato' Azril di Kedah. Tak ada perasaan sedih ke apa sebab kita rumah dekat dengan family, selalu balik, selalu kontak, memang hari-hari kontak apa semua kan. Macam perbincangan dengan suami, kita sama-sama setuju. Memang kami berbincang sama-sama dan kebetulan mak sendiri ada memaklumkan, dia kata tahun depan dia nak semua beraya di kampung saya di Kedah pada hari pertama, sebab tahun depan keluarga besar saya akan berkumpul secara beramai-ramai. Jadi kesempatan yang ada tahun ni saya suarakan kepada Balkis, dan atas persetujuan Balkis sendiri pun kiranya kami nak beraya di sini dulu. Suasana dia sama macam dekat rumah Kish yang kat Rawang, sama juga dengan dekat sini. Kalau macam nak rasa, sebab sebelum ni Kish tak ada kampung tau, memang raya dekat KL, raya dekat Rawang. Jadi macam tahun ni yang bezanya, macam suami kampung dia di Kedah, mama punya mak masih ada, Tok dekat Kedah. Jadi raya kedua kita balik Kedah. Jadi pertama kali lah Kish rasa suasana kampung tu. Sesungguhnya, pertama kali beraya dengan pasangan menjadi memori yang cukup indah kerana dapat mengenali dan beramah mesra dengan ahli keluarga masing-masing di samping mengeratkan tali silaturahim. Memang agak sakit tapi kena tahan lah, sebab kalau ada poin-poin kita dah tidur atau dah lama kan, bila dia tekan poin tu, umpama macam kita terkejut dari tidur. Peka dengan mereka yang kurang bernasib baik, Nona berasakan perlunya untuk kami mendekati mereka yang menjadi juara dalam kerja-kerja kebajikan. Jadi bermula daripada minggu ini, saya bersama-sama dengan mereka yang peka dan prihatin serta mereka yang memerlukan bantuan dan perhatian. Saksikan segmen terbaru dalam Nona, Prihatin. Untuk segmen Nona Prihatin pada minggu ini, saya bersama-sama dengan para sukarelawan ingin merealisasikan projek Buku Jalanan Chowkit, dan tujuan projek ini dijalankan adalah untuk mengajar dan memberi pendidikan secara percuma kepada anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan Chowkit. Kita mula dalam bulan 8 tahun lepas. Dia bermula, kalau di Chowkit ni kalau kita lihat, setiap orang selalu buat kerja amal. Orang di Malaysia ni sangat bermurah hati. Jadi setiap malam minggu mesti akan ada orang datang bagi makanan. Tapi ada satu bahagian lagi yang kurang, iaitu pendidikan untuk anak-anak ni. So benda tu yang lacking. So kita fikir, okay, tak apa, kita buat kelas untuk anak-anak ni. Projek Buku Jalanan Chowkit ni terbahagi kepada beberapa bahagian. Pertamanya kepada prasekolah, keduanya untuk sekolah rendah, sekolah menengah dan juga buat para ibu. Dan untuk para ibu adalah kelas agama seperti mengaji dan membaca Iqra. Di belakang saya adalah kanak-kanak prasekolah dan mereka diberi peluang untuk menerokai imajinasi mereka sendiri dan mereka disuruh untuk membuat kad raya. Jadi mari kita saksikan kreativiti mereka. Kita nak lari daripada persepsi yang orang-orang di Chowkit semua adalah gelandangan. Mereka tidak.
Mereka hanyalah orang yang miskin bandar dan tidak mampu. So kita yang mampu, kita tolong dia dari segi pendidikan anak-anak supaya kita boleh break the cycle. Supaya cycle kemiskinan tu, the vicious cycle of poverty tu akan sendiri terurai, terungkai. Saya rasa pelajar sangat berperanan dalam menyokong usaha-usaha aktivisme sebegini sebab selain menyibukkan diri dengan belajar, pada masa yang sama ini merupakan satu fasa yang sangat baik untuk mendidik diri sendiri dan juga kanak-kanak sebab ilmu itu tak perlukan kepada wang ringgit. Dan yang paling pentingnya, ada satu masa tu kalau kita face to face dengan student itu lebih memberi impak daripada seorang guru dan ramai-ramai pelajar. Anak saya ada 2 orang kat sini belajar kat sini dengan program Cikgu Ayu ni, saya kira tak ada masalah lah. Jadi seronoklah anak-anak saya ada sini lah. Kita tak takut jadi apa-apa kan. Sukalah mak-mak pun boleh belajar Iqra apa semua tajwid kat sini dengan ustazah apa semua ada lah. Jadi ramai kawan-kawan pun kita ajak join sekali lah, join ramai anak-anak ni lah. Kita ni cuma miskin bandar aje. Beginilah suasana di projek buku jalanan Chowkit ini. Walaupun hanya beralaskan tikar getah dan berbumbungkan langit, tapi semangat dan kemahuan bukan sahaja anak-anak tetapi ibu bapa untuk menimba ilmu itu cukup saya kagumi. Dan ia menunjukkan yang ilmu itu bergantung kepada kemahuan kita. Kalau kita nak mencari ilmu, kita pasti mendapatnya. Semoga usaha murni keluarga projek buku jalanan Chowkit ini mendapat perhatian dan sokongan dari pelbagai pihak. Wajah bujur sirih dan tulang pipi yang tinggi dikatakan sebagai sempurna bagi sesetengah wanita. Jadi tak hairanlah kalau mereka sanggup melakukan pelbagai rawatan baik tradisional maupun moden semata-mata untuk mendapatkan wajah idaman mereka. Setiap wanita ingin memiliki kulit yang anjal serta kurang kedutan, terutama bagi yang semakin meningkat usia. Ketika ini, pelbagai solusi mula dicari. Sebagai pelakon, Lisdawati akui dia harus menjaga penampilan terutama di bahagian wajah. Apatah lagi, sering menggunakan pelbagai kosmetik yang sudah tentu memberi kesan negatif pada kulit sekiranya tidak dijaga. Sejak nikah umur ni memang kulit muka berminyak area T-zone. Jadi bila tak cukup tidur ke atau kurang air ke, memang proses tu dia akan bertambahlah minyak muka tu. Jadi saya kena pastikan kulit muka sentiasa bersih dan kalau keluar biasa-biasa memang saya tak pakai makeup untuk bagi muka sentiasa fresh. Kalau majlis tertentu je baru pakai makeup. Namun, sejak diperkenalkan dengan urutan totok beberapa tahun yang lalu oleh Ilbu Silvana serta melihat keberkesanan pada wajahnya, dia menjadikan rawatan tradisional Indonesia ini sebagai amalan. Totok wajah ni untuk mengembalikan keremajaan. Di mana kulit-kulit yang sudah jatuh, ya, otot-otot yang sudah lemah, ya. Selalunya otot yang lemah itu dikarenakan disebabkan mungkin karena dia stres, ya, kurang tidur, ya. Mungkin dia selalu menangis, ya, sedih macam itu kan. Bila kita sedih, hormon kita pun hilang juga ya, sedikit. Mula-mula kita rawatan itu kita akan pijit dulu di bagian tengah, yaitu bagian sujud ya, bagian nur ya. Kita akan tekan, dia akan rasa seperti ada otot di dalam di sini yang tegang itu dia akan kendorkan. Selepas itu baru kita akan turun ke bagian mata, terus baru turun lagi ke bagian muka, baru kita pijit mana poin-poin. Memang rasa agak sedikit sakit ya. Memang agak sakit tapi kena tahan lah sebab dia umpama macam kalau ada poin-poin kita dah tidur atau dah lama kan, bila dia tekan poin tu umpama macam kita terkejut daripada tidur. Ibu dia tahu poin-poin kat muka apa yang boleh bagi kesegaran, tapi biasanya selepas buat rawatan kita sendiri akan rasa segar. Kalau tegang kan, mata kita kurang tidur, sini. Untuk memberikan kesan yang lebih baik, Silvana menggabungkan urutan totok dengan rawatan masker madu yang dicampur dengan emas 24 karat. Keseluruhan rawatan ini mengambil masa selama 2 jam. Jadi madu ini pun berkesan juga. Kebetulan madu itu sunnah Nabi ya. Dan untuk awet muda juga itu yang seperti habatus sauda. Nah, kita cara rawatannya kita balurkan, kita steam. Setelah kita balur, kita steam dulu.
Setelah baru kita masak dengan madu dan goldnya, dia akan meresap ke dalam. Gitu. Setelah itu kita biarkan dulu dalam berapa saat, baru kita masker lagi dengan gold 24K, yaitu dengan full gold. Sebenarnya kesan itu on the spot memang kelihatan. Bagi Lisdawati, dia memilih rawatan tradisional berbanding moden kerana baginya ia lebih selamat serta tidak menggunakan sebarang bahan kimia yang boleh memberi kesan negatif pada wajah di kemudian hari. Kalau pergi moden, dia tak ada urutan. Ini specialnya ibu, sebab saya dengan dia dah since 2004 sampai sekarang. Kalau ada masalah memang datang cari jumpa dengan dia. Kalau dulu satu tugas je. Tugas yang pertama tu tak boleh dinafikan. Tugas yang kemudian ni sebagai usahawan, dua tugas yang kena seimbang lah. Segmen istimewa Nona kali ini membawa anda ke Greece. Inilah Athens, antara ibu kota yang terkenal di dunia. Lebih 40% penduduk Greece tinggal di sini. Selain tapak peninggalan sejarah Yunani, di sini juga banyak kesan peninggalan pemerintahan Ottomaniah yang bertapak lebih 500 tahun di Greece. Masyarakat Greek sememangnya peramah dan terkenal dengan sikap toleransi yang tinggi terhadap lain-lain bangsa dan agama. Sehinggakan ramai rakyat asing yang menetap di Greece. Athens, ibu negara Greece yang penuh dengan tapak peninggalan sejarah dan arkeologi, merupakan destinasi pelancongan terkenal dunia. Selain penduduk tempatan Greece, ramai juga penduduk dari luar negara yang tinggal di sini. Antaranya, 2 orang wanita Malaysia yang telah lama menetap di sini. Nona minggu ini mendekati kehidupan mereka di Greece. Alison Francis berasal dari Kuala Lumpur. Anak bongsu kepada penyanyi terkenal 70-an Eddie Francis, Alison adalah ejen pelancongan. Di Greece ini tourism ini top, world class. Banyak orang kenal Santorini, Athens, Mykonos, tapi ada berbagai option bagi turis. You can tour dengan keluarga, dengan couples trip, spa trip, yoga, dan juga ada banyak natural resource dan history of course, seperti Akropolis. Alison berkahwin dengan Yanis Hajiralis, pemuda berbangsa Greek 8 tahun lalu. Dia tinggal di Piraeus, sebuah pekan kecil berdekatan pelabuhan yang memudahkannya membawa pelancong ke pulau-pulau di Greece. Suaminya seorang ahli muzik dan juga peniaga kedai runcit. Bagi Alison, dia lebih selesa dan tenang tinggal di sini. Bagi saya, KL lebih sibuk, dekat sini lebih slow pace, lebih simple lifestyle. Masa lapang bersama keluarga dan kawan-kawan yang close friends lah. Alison sebelum ini pernah bekerja dengan sebuah syarikat pelancongan. Krisis ekonomi yang melanda Greece menyebabkan syarikat tempat dia bekerja terpaksa ditutup 2 tahun lalu. Kini, tumpuan utama Alison ialah mempromosikan pelancongan bajet, iaitu destinasi pelancongan Greece yang indah dan belum dikenali. Melalui penulisannya di media sosial, Alison berharap dia dapat menarik ramai pelancong terutamanya dari Malaysia untuk ke Greece tanpa merasa bimbang dan ragu. Akropolis dan Parthenon ini menjadi inspirasi kepada setiap pengunjung. Kehebatan seni binanya membuktikan tamadun Yunani mendahului era moden kini. Kedudukan Greece yang berhampiran Turki dan Timur Tengah menjadikannya tumpuan laluan pelarian Syria, Iraq dan Afghanistan. Irene Azha Konstantinoudou, seorang lagi wanita Malaysia yang berkahwin dengan pemuda Greek dan menetap di Athens. Irene mula berkenalan dengan suaminya George Konstantinoudou semasa sama-sama menuntut jurusan perakaunan di University Hull, England. Anak sulung daripada 3 beradik yang berasal dari Subang Jaya ini telah 9 tahun menetap di Athens. Bagi mengisi masa lapang, Irene menjadi sukarelawan metadrasi atau tindakan pembangunan dan pelarian
Organisasi yang ditubuhkan pada 2009 ini memberi perlindungan kepada pelarian kanak-kanak berumur 2 hingga 16 tahun yang tanpa penjaga. Kebanyakan mereka terpisah daripada ibu bapa semasa dalam perjalanan ke pulau-pulau di Greece. Kanak-kanak pelarian ini dibawa dari pulau-pulau berdekatan Turki oleh sukarelawan. Mereka diberi rawatan perubatan sebelum ditempatkan di asrama-asrama di suatu kawasan khas. Di asrama, kanak-kanak ini menghadiri kelas-kelas bahasa Inggeris dan Greek dan mengikuti pelbagai aktiviti. Mereka berseorangan naik bot daripada Turki dan bila dah sampai ke pulau, tanpa baju, tanpa duit, mereka inginkan kasih sayang, attention. Kebanyakan mereka tak ada keluarga langsung. Irene yang fasih berbahasa Greek menceritakan pada awalnya beliau terpaksa menghadiri kelas bahasa setiap hari selama 6 bulan untuk menguasai bahasa Greek. Irene yang gemar memasak mempunyai blog masakan yang menghidangkan resepi Melayu, Barat dan Cina. Inilah caranya memenuhi masa dan menghilangkan kerinduan di perantauan. Pengorbanan cinta Alison dan Irene untuk terus menetap di Athens bukanlah sesuatu yang mudah. Usaha mereka sebagai duta kecil Malaysia di Athens dalam membantu industri pelancongan dan pelarian boleh dijadikan inspirasi kepada wanita terutamanya yang hidup di perantauan. Terbiasa dengan personaliti pilihan Saban Minggu, kali ini menerusi segmen Family. Paparannya agak berbeza sedikit. Jadi siapakah family pilihan Nona minggu ni? Saksikan. Perkongsian hidup peniagawati Pak Zilah Enda, pengasas dan pengusaha butik menjual telekung popular di Kuala Lumpur ini bersama suaminya Aminuddin Muhammad Nasir kini mencecah usia perkahwinan kira-kira 30 tahun. Pasangan ini dikurniakan 6 orang putera. 4 daripadanya kini membantu secara langsung dalam perniagaan yang diusahakan keluarga. Saya rasa bertuah dan bersyukur sangat sebab mula-mula suami saya dengan anak sulung saya bersama dalam menubuhkan Siti Khadijah dan membangunkan. Saya ada 6 orang anak, 4 yang dah habis belajar dan keempat-empat mereka telah pun bersama dalam membangunkan Siti Khadijah lah. Kalau dulu satu tugas je. Sekarang ni dah ada tugas, sebab tugas yang pertama tu tak boleh dinafikan, dia tetap sampai bila-bila kan. Jadi tugas yang kemudian ni sebagai usahawan, 2 tugas yang kena seimbang lah. Daripada awal memang semasa kami berkahwin ya, memang saya memilih seorang isteri yang memang tak bekerja supaya isteri itu memberi tumpuan sepenuhnya lah kepada keluarga, kepada anak. Saya pada ketika itu memang sepenuh masa bekerja dan memang beliau berjaya lah daripada pandangan saya, memang berjaya menguruskan anak-anak walaupun 6 anak lelaki masih berjaya untuk menguruskan dan anak-anak pun alhamdulillah masing-masing berjaya untuk pergi ke Menara Gading dan semuanya berjaya untuk mendapatkan ijazah dan sekarang membantu kami lah dalam perniagaan Siti Khadijah. Sebagai ketua keluarga dan turut bertindak mengurus tadbir hal ehwal kewangan dalam perusahaan mereka, Aminuddin seorang bapa yang tegas, sungguh pun berperwatakan tenang. Mama dan papa memang secara jelas memang tidak ada membezakan cara didikan ataupun membeza-bezakan antara adik-beradik. Dan saya pula sebagai abang yang sulung kepada 5 orang adik lagi. Walaupun setiap daripada kami ni berbeza perangai, berbeza tingkah laku, tapi yang saya dapat rasakan bahawa ketegasan tu perlu ada supaya membentuk disiplin dalam setiap daripada kami. Mama dan papa mempunyai personality yang berbeza. Untuk papa saya, dia seorang yang pendiam, perfectionist tapi dia tegas lah. Bagi mama saya pula, dia sangat kalau tengok memang tegas. Kalau dulu masa kecil garang lah kita panggil, tapi benda tu semua kita faham kenapa. Sekarang baru kita faham lah kenapa benda-benda tegas. Ketegasan tu kena ada masa membesarkan anak. Kesefahaman dan tanggungjawab yang dipikul bersama dalam perniagaan dan hubungan kekeluargaan membentuk hubungan yang harmoni. Keceriaan keluarga ini bertambah meriah apabila diserikan oleh keriangan 4 cucu hasil perkahwinan 3 anak mereka, Muzamil, Munzir dan Muhaimin.
Saling memberi inspirasi di antara satu sama lain adalah resepi kesejahteraan keluarga ini. Dalam keluarga kami ini memang masing-masing ada karakter dan strength dan kekuatan masing-masing. So kita terus apply dalam perniagaan. Alhamdulillah yang masing-masing memang ada dia punya kepakaran. So kita gunakan sepenuhnya. Kita bantu yang kurang tu supaya boleh bersama bangunkan legacy jenama Siti Khadijah ni. Memang kita tak nafikan memang ada perbezaan cara hidup dan cara emosi. Terlebihlah bagi lelaki dengan perempuan memang beza. Cuma saya lihat kita perlu sama-sama memahami dan bertolak ansur. Memang wujud perbezaan dan bagaimana kita cuba mendekatkan perbezaan ataupun menjauhkan daripada perbezaan itu adalah memang apa orang kata resepi lah untuk keluarga yang bahagia lah. Siti Khadijah ni saya hanya sebagai pengasas, tapi sebenarnya hingga kini Siti Khadijah begini adalah hasil sumbangan daripada ahli keluarga saya, terutama anak sulung saya yang mulakan dengan online waktu tu tahun 2009. Kemudian anak kedua saya yang dulu bekerja di luar menguruskan bahagian marketing. Dan anak ketiga pun baru lagi menguruskan bahagian production dan juga business development. Dan yang keempat pun baru habis belajar menguruskan bahagian R&D dan juga product development. Jadi sumbangan mereka ni terlalu besarlah untuk Siti Khadijah berada sekarang. Memandangkan sekarang ni saya berada di 50s Cafe, jadi saya nak kongsikan sedikit maklumat mengenai kopi. Tahukah anda, kopi boleh meningkatkan tenaga dan membuat anda lebih cergas? Keduanya, kopi dapat membantu membakar lemak. Seterusnya, kopi dapat melindungi diri kita daripada terkena penyakit Alzheimer. Dan akhir sekali, kopi boleh membantu melawan depresi dan membuat anda lebih bahagia. Tapi ingat, jangan diambil secara berlebihan kerana setiap yang berlebihan itu pasti membawa keburukan. Baiklah, sekian sahaja episod Nona minggu ini. Jangan lupa temu janji anda bersama saya Uyaina Arsyad minggu depan. Bye! Bukan berlalu